Buletin Didik 5 Jun bersama saya Tarusydi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kadar vaksinasi dos pertama Malaysia adalah antara tertinggi di Asia Tenggara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pencapaian ini bukanlah sesuatu yang mudah kerana bekalan vaksin adalah di luar kawalan. Malaysia ujiannya perlu bersaing dengan negara-negara lain dan bergantung kepada pengeluar vaksin untuk mendapatkan bekalan. Bagaimanapun hasil persediaan awal kerajaan, kita telah pun berjaya menjamin bekalan vaksin yang mencukupi, malah melebihi daripada apa yang disasarkan sebelum ini. Dalam tempoh yang terdekat ini, saya telah diberikan jaminan lebih banyak bekalan vaksin akan tiba. Saya telah mengarahkan Menteri Penyelaras Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin untuk memastikan bilangan pusat pemberian vaksin ataupun PPV ditambah di seluruh pelosok negara. Beliau memaklumkan perkara itu secara langsung menerusi Facebooknya pagi tadi. Katanya sehingga hari ini, negara telah memberikan lebih 3 juta suntikan dos vaksin dengan lebih 2 juta penerima telah menerima 1 suntikan dos vaksin COVID-19. Tambahnya, sasaran negara supaya 80% populasi Malaysia diberi suntikan vaksin sebelum akhir tahun ini akan tercapai. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK telah melepasi 100 hari pelaksanaannya sejak fasa pertama PIK bermula pada 24 Februari 2021 yang menyaksikan frontliners menerima dos pertama vaksin tersebut. Berbanding 5,000 hingga 8,000 suntikan diberi setiap hari pada permulaan program, kini negara berjaya meningkatkan suntikan harian kepada sekitar 100,000 sehari. Dengan pertambahan bekalan vaksin, kerajaan menyasarkan kadar vaksinasi harian mencecah 150,000 pada bulan ini dan angka ini dijangka terus meningkat. Sementara itu, bagi memastikan lebih ramai rakyat divaksinasi, kerajaan bercadang melaksanakan proses pendaftarannya secara automatik. Tan Sri Muhyiddin berkata beliau telah meminta Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 meneliti semula proses pendaftaran vaksin supaya dapat dipermudahkan. Saya juga mendengar keluhan daripada penduduk di luar bandar, di kampung-kampung dan di pedalaman, terutamanya warga emas yang suka untuk membuat pendaftaran dan menerima vaksin ini. Dan untuk itu, saya telah mengarahkan semua kementerian dan juga agensi kerajaan yang terlibat agar menggunakan semua aset kerajaan bagi mempermudahkan untuk mereka mendapat vaksin ini. Sehingga hari ini, hampir 13 juta individu mendaftar bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Hanya 51% daripada jumlah keseluruhan layak untuk menerima vaksin. Perdana Menteri turut menyeru rakyat supaya tampil sebagai sukarelawan untuk membantu melancarkan proses pemberian vaksin. Seterusnya, kerajaan dijangka mengumumkan keputusan pemberian vaksin kepada kanak-kanak dalam masa terdekat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata perkara itu akan diputuskan pada mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV Rabu depan. Jelas beliau ia turut mengambil kira peranan bahagian regulatori farmasi negara NPRA dalam pembekalan vaksin bagi memastikan negara mempunyai bekalan cukup untuk vaksinasi kanak-kanak sekiranya dicadangkan JKJAV. Baru-baru ini, beberapa badan perubatan luar memperluaskan penggunaan vaksin jenis Pfizer-BioNTech Comirnaty untuk kanak-kanak dan remaja berusia antara 12 hingga 15 tahun. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun turut berharap penggunaan vaksin bagi kanak-kanak dapat dipercepatkan. Langkah itu bagi melindungi mereka daripada virus COVID-19 dan varian terbaru sekaligus mempercepatkan matlamat vaksinasi negara. Data dari 25 Januari tahun lalu sehingga 30 Mei tahun ini melaporkan 82,341 kanak-kanak dijangkiti pandemik itu. Ini termasuk 27,402 kes bagi mereka yang berusia 13 hingga 17 tahun. Pemuliharaan ekosistem menjadi fokus sempena Hari Alam Sekitar Sedunia 2021 bagi memastikan manfaat berterusan dapat dinikmati generasi akan datang. Justru tanggungjawab merealisasikannya perlu digalas setiap individu dengan mengamalkan gaya hidup mesra alam dan mesra hijau.
Dalam ucapan khas yang tadi, Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, menyeru masyarakat di negara ini menggalas peranan memelihara khazanah alam kerana tindakan yang kecil jika dilaksanakan berterusan mampu memberi impak kepada kelestarian alam sekitar. Pemulihan ekosistem ini menuntut kita untuk memastikan tempoh 10 tahun ini digembleng sepenuhnya bagi menghadapi krisis ekosistem dan yang semakin mencabar setiap waktu. Sebagaimana yang kita dapat pastikan supaya tumbuhan dan haiwan yang hampir pupus dapat dipulihkan bagi memastikan kita kekal mempunyai sumber makanan dan air yang bersih. Ini kerana hanya dengan ekosistem yang sihat dapat meningkatkan kualiti hidup, menangani kesan perubahan iklim dan mencegah kehilangan biodiversiti. Kementerian berkenaan turut membangunkan satu perancangan kelestarian alam sekitar dan diterjemahkan melalui platform Pelan Strategik Kementerian yang dikenali sebagai Pelan Strategik KASA 2020 hingga 2030 kelestarian alam sekitar di Malaysia yang dilancarkan hari ini. 26 inisiatif dibangunkan berteraskan 4 tunjang utama: pengukuhan governance, pertumbuhan hijau, kolaborasi strategik dan keterangkuman sosial. Bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara hari ini juga, orang ramai dialu-alukan menyertai pertandingan video kreatif bertemakan pengomosan makanan. Adik-adik yang mempunyai idea luar biasa jangan lepaskan peluang menyertainya bagi merebut hadiah wang tunai sebanyak RM500. Penyertaan dibuka kepada individu atau keluarga dengan video yang dihasilkan tidak melebihi 3 minit dalam bahasa Malaysia. Pertandingan anjuran Pusat Perubahan Iklim dan Teknologi Hijau Malaysia MGTC dan Kementerian Alam Sekitar dan Air ini bertujuan memberi kesedaran dan pengetahuan kepada umum dengan berkongsi kaedah-kaedah yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Peserta boleh memuat naik video di pautan diberikan sebelum 15 Ogos 2021. Penilaian dibuat berdasarkan konsep dan penyampaian selain jumlah like, share dan view terbanyak. Untuk maklumat lanjut, boleh ke Facebook MGTC. Sedunia, MGTC menjemput orang ramai menyertai pertandingan video. Kepelbagaian teknik dan kaedah dalam penyampaian subjek membantu menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pemahaman murid. Siaran Didik TV menunjukkan guru-guru berpengalaman dan pakar dalam subjek masing-masing. Kemampuan kreativiti dalam pengajaran guru-guru tidak lagi terhad kepada pelajar di sekolah melalui PDPR. Kini ilmu yang dikongsikan juga lebih menyeluruh dan terbuka kepada semua pelajar. Bagi Azra Othman, terlibat sebagai tenaga pengajar dalam segmen Road to Success dan Didik Mahir menerusi saluran Didik TV adalah satu peluang menyampaikan ilmu kepada pelajar secara menyeluruh, tidak tertumpu kepada pelajar kelasnya sahaja. Rata-rata guru yang dipanggil adalah guru-guru yang mempunyai pengalaman yang luas dalam mata pelajaran tertentu. Tetapi kalau lihat di sini, guru-guru mempunyai gaya-gaya persembahanan tersendiri. Tidak seperti mana yang berada di sekolah harian, sekolah-sekolah pelajar-pelajar. Dan guru-guru menyampaikan maklumat-maklumat yang begitu bagi saya sangat terperinci. Dan maklumat-maklumat yang disampaikan dalam masa yang terhad penuh bermanfaat. Dan gaya mereka ini saya kira tak dapat di sekolah-sekolah biasa pelajar-pelajar lah. Jadi ini lebih menarik mengurusi rancangan Didik TV ini. Sesetengah pelajar mungkin tidak dapat memahami dan mengikuti kaedah pembelajaran yang disampaikan guru-guru mereka ketika PDPR. Namun kepelbagaian teknik dan gaya persembahan yang dipertontonkan menerusi Didik TV mungkin dapat meningkatkan minat dan pemahaman pelajar. Sementara itu, Cikgu Muhammad Atahar Dayam menyifatkan pembelajaran melalui Didik TV adalah satu usaha yang perlu disambut baik kerana aksesnya lebih menyeluruh kepada masyarakat. Ini kerana tidak semua pelajar mempunyai gadget sendiri untuk PDPR. Seperti yang kita semua sedia maklum dan saya juga percaya, kebanyakan rumah di Malaysia mempunyai televisyen. Dan seperti yang kita juga sedia maklum, televisyen tidak memerlukan sambungan internet. Melalui kaedah Didik TV, murid-murid dapat
meneruskan pembelajaran berkualiti melalui guru-guru berpengalaman dan guru-guru pakar yang mengajar secara terus di kaca TV masing-masing. Didik TV juga dilihat sebagai persediaan awal bagi pembelajaran satu-satu silibus supaya apa yang diajar melalui PDPR dapat difahami dengan lebih jelas. Mungkin susah diterima pada awalnya, namun melihat keadaan semasa, masyarakat perlu realistik dan terima hakikat bahawa pembelajaran melalui didik TV dijangka dapat dimanfaatkan dalam jangka masa panjang. Berbaki 5 hari tarikh sebelum keramat 10 Jun, pastinya waktu ini memberi cabaran buat calon peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2020. Tiada lain yang diharapkan hanya keputusan cemerlang bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran dalam bidang pilihan. Debaran itu dikongsikan beberapa calon SPM 2020 di sekitar Arau dan Kangar Perlis. Mereka adalah pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah di Kangar. Sejak semalam, fikiran dan perasaan terganggu dengan pelbagai tanda tanya mengenai keputusan yang bakal diperoleh. Rasalah suspend tu sebab terkejut kan, tiba-tiba petang semalam terus umumkan yang SPM nak keluar minggu depan. Saya harap yang saya akan dapat result yang cemerlang yang boleh banggakan mak ayah saya, yang banggakan banggakan sekolah, dan sememangnya saya harapkan dapat straight A's lah. Nur Insyira sudah mengisi beberapa permohonan untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara dalam bidang perbankan Islam. Antara yang menjadi pilihannya ialah Universiti Yarmouk di Jordan dan Universiti Warwick di England. Selebihnya mereka tidak putus-putus berdoa mengharap keputusan terbaik setelah berhempas pulas dalam peperiksaan paling bersejarah dan mencabar itu setelah 2 kali tertangguh. Ada bangun buat solat hajat. Pagi-pagi tu solat dulu, kita tawakal lah. Perancangan nak sambung belajar dengan bidang yang kita ciptakan dari dulu lagi lah. Target saya nak jadi presiden dalam bidang medical. InsyaAllah lah doktor. Lepas tu selama ni adalah macam baca-baca sikit. Lepas SPM cari maklumat pasal universiti, pasal medical, nak sambung macam mana, macam itulah. Semalam, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengumumkan keputusan SPM 2020 akan diketahui pada 10 Jun mulai 10 pagi. Semakkan melalui 2 kaedah, secara dalam talian atau perkhidmatan pesanan ringkas SMS. Bagaimanapun, slip keputusan hanya akan diserahkan kepada pelajar selepas keadaan mengizinkan. Hai, Assalamualaikum. Saya Hafiz Nafiah. Saya nak pesan dekat adik-adik kita yang ada kat luar sana, sekiranya adik-adik perlu keluar rumah, pastikan adik-adik memakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun dan elakkan berada di tempat yang sesak. Tapi kan, abang rasa sepanjang tempoh PKP ni lebih baik adik duduk kat rumah je. Macam-macam aktiviti kita boleh buat bersama dengan adik-beradik, bersama dengan ibu bapa. Manfaatkan tempoh PKP ni untuk berada di rumah. Jangan keluar rumah, okey? Ingat, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Program Pesta Angin Timur Perlis PAT 2021 edisi ke-9 yang berlangsung sejak semalam buat pertama kalinya diadakan secara maya. Program 2 hari itu yang turut popular dalam kalangan pelancong luar dan rakyat negeri berdekatan disambut dengan norma baharu berikutan pandemik COVID-19. Bertemakan Mai Pakat Jengok Ramai-Ramai, acara itu boleh ditonton menerusi saluran digital Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKNN di Facebook. Semua kandungan yang disiarkan dirakam terlebih dahulu dengan pematuhan SOP yang ketat. Majlis pelancarannya disempurnakan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri. Program turut dimeriahkan dengan persembahan tarian kesenian negeri Perlis, persembahan gendang pelbagai kaum merangkumi Melayu, India, Cina dan Siam, selain nyanyian lagu logat Perlis oleh artis-artis tempatan. Tidak ketinggalan persembahan kesenian tulis negeri Perlis seperti teater GK, Awang Batil dan muzik Alu Bunyi. Berdasarkan sambutan tahun lalu, Pesta Angin Timur Perlis berjaya mencatat pulangan pendapatan berjumlah RM492,000 dengan kehadiran 127,160 orang sepanjang 3 hari penganjurannya.
United Kingdom meluluskan penggunaan vaksin jenis Pfizer-BioNTech ke atas kanak-kanak dan remaja berusia 12 hingga 15 tahun. Setiausaha Kesihatan UK, Matt Hancock berkata keputusan itu dibuat selepas meneliti tahap keselamatan dan keberkesanan serta mendapati manfaatnya melebihi risiko bagi kelompok usia berkenaan. Jawatankuasa bersama Vaksinasi dan Imunisasi JCVI kini akan mempertimbangkan sama ada vaksinasi rutin perlu diberikan kepada golongan berusia 12 hingga 17 tahun. Hancock mengesahkan UK mampu memberi suntikan kepada kelompok usia berkenaan sekiranya JCVI memutuskan perkara terbabit. Namun pihaknya mahu memastikan perkara ini mematuhi saranan klinikal supaya UK dapat keluar daripada pandemik dengan selamat. Pada Disember tahun lalu, UK meluluskan penggunaan Pfizer-BioNTech untuk individu berusia 16 dan 17 tahun. Di Jepun, budaya tidur sebentar di tempat kerja atau inemuri adalah satu perkara biasa dan diterima secara sosial. Budaya ini dilihat sebagai tanda ketekunan dan dianggap begitu berdedikasi sehingga mereka terlalu letih. Terdapat beberapa peraturan dalam inemuri bergantung kepada status pekerjaan anda. Ia tidak terpakai jika anda masih baru dalam syarikat. Namun jika berusia lebih 40 tahun dan tiada tugasan penting, anda dibenarkan tidur. Budaya inemuri dianggap rumit kerana badan perlu berpura-pura aktif dan duduk seperti sedang bekerja walaupun secara mentalnya anda sedang tidur. Sukan. Percubaan skuad bola sepak pekat kebangsaan untuk mara ke tamasya Deaflympic tahun depan kini berliku susulan tewas dalam perlawanan kedua dan terakhir kelayakan bola sepak orang pekat peringkat Asia Pasifik di Iran semalam. Malaysia dikecewakan Iraq 0-3. Pasukan negara turun dengan motivasi tinggi untuk mencatat satu lagi keputusan positif selepas mengikat jaguh Iran 1-1 pada aksi pembukaan. Namun rentak itu tidak berjaya diulangi apabila kecudang 0-3 kepada Iraq dalam aksi kedua kumpulan A menerusi 2 gol yang dijaringkan pada separuh masa disusuli jaringan ketiga selepas rehat. Kekalahan itu menafikan percubaan skuad Harimau Pekat Malaysia MDT untuk mengesahkan kemaraan lebih awal ke peringkat seterusnya. Mengumpul satu mata, mereka perlu menunggu keputusan terakhir kumpulan antara Iraq dan Iran selepas ini untuk mengetahui sama ada mengisi slot 4 pasukan terbaik daripada pusingan kelayakan bola sepak orang pekat peringkat Asia Pasifik. Deretan aksi persahabatan antarabangsa di Eropah berlangsung sebagai persiapan menuju saingan Euro 2020. Antaranya menyaksikan Itali menang besar 4-0 ke atas Republik Czech sementara Portugal diikat Sepanyol 0-0. Ini antara perlawanan terakhir negara-negara bertanding menguji barisan masing-masing sebelum sepak mula Euro 2020 di jadual 12 Jun ini. Itali paling garang menundukkan Republik Czech 4-0. Pertemuan sensasi Sepanyol Portugal pula tiada sebarang jaringan. Hungary yang juga salah satu tuan rumah menang tipis 1-0 ke atas Cyprus. Makedonia Utara garang memenang Kazakhstan 4-0 sementara Finland tunduk di tangan Estonia. Yang pasti, Itali kini jadi antara pasukan pilihan dalam kempen Euro kali ini berbekal keputusan cemerlangnya di Bologna. Keempat-empat gol yang dijaringkan oleh Ciro Immobile, Nicolo Barella, Lorenzo Insigne dan Domenico Berardi membolehkan skuad bimbingan Roberto Mancini mencatat kemenangan ke-8 berturut-turut selain memanjangkan rekod tanpa kalah mereka kepada 27 perlawanan sejak Oktober 2018. Mengakhiri buletin didik malam ini, paparan kedai Harry Potter terbesar yang akhirnya dibuka di New York setelah ditangguh setahun akibat pandemik COVID-19. Saya Tarusydi Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.